Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada tengah hari ini kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Insya-Allah pada tengah hari ini kita berbicara sedikit tentang beberapa kelebihan di dalam menuntut ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Berbicara tentang ilmu, tuan-tuan. Kenapa kita berbicara tentang ilmu? Kerana suatu perkara yang kita lakukan ini mestilah berilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang inginkan dunia, maka naklah dia ada ilmu. Siapa nakkan akhirat, naklah dia ada ilmu. Siapa yang nak kedua-duanya, maka naklah dia berilmu. Jadi tuan-tuan, kita nak beribadat. Dalam beribadat ini, nak tak nak, kita wajar mempelajari terlebih dahulu. Kita mendalami ilmu terlebih dahulu. Nak puasa, kena ada ilmu tentang puasa. Sebab itu kalau kita berpuasa tak ada ilmu, kata Nabi SAW, ramai yang berpuasa tapi tak dinamakan puasa. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Nabi, berapa ramai orang yang berpuasa cuma dapat lapar dan dahaga sahaja. Kenapa? Kerana mereka tidak ada ilmu dalam melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Sebab pemahaman mereka tentang puasa hanyalah sekadar tidak makan dan tidak minum di siang hari dari terbit fajar hinggalah tenggelam matahari. Selainnya itu sama seperti biasa, kehidupan yang biasa. Puasa, mata tak puasa, telinga tak puasa, mulut tak puasa, kaki tangan semua tak puasa. Semua macam kehidupan harian biasa. Yang puasa cuma tak makan, tak minum aja. Daripada terbit fajar hingga tenggelam matahari. Lepas tenggelam matahari, makan macam biasalah. Cuma rehat tak makan siang. Sebab kerana kita tidak ada ilmu, kita tak faham.
Sampaikan kata Nabi SAW daripada Huzaifah ibn Yaman. Apa kata Huzaifah ibn Yaman? Dia pernah dengar Nabi SAW bersabda. Kata Nabi, Islam ini akan luntur. Islam ini akan lusuh seperti mana luntur dan lusuhnya pakaian, corak-corak warna-warni pakaian yang kamu pakai kerana telah lama. Sehingga kan dia kata, kamu tidak akan faham apa maksud puasa. Hari ini ternyata, sebab itu Nabi SAW walaupun belum wafat, Nabi dah ceritakan apa yang akan berlaku. Sebab Nabi telah dibukakan rahsianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahsia alam ini. Satu-satunya rahsia yang dibukakan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ialah rahsia alam, perkara yang belum wujud, belum lagi terjadi, tapi telah dibukakan kepada Nabi SAW. Tidak ada Nabi yang dapat rahsia itu, melainkan hanya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa rahsia, ada beberapa perkara yang diberikan keistimewaan kepada Nabi SAW. Antaranya ialah rahsia alam ini dibukakan kepada Nabi Muhammad SAW. Pasal itu tuan-tuan kalau baca hadis, ya'ti alan nasi zaman, akan datang satu zaman, akan datang satu masa. Bila? Tak tahu bila. Sebelum kewafatan Nabi, Nabi dah bagi tahu. Peristiwa itu pasti berlaku setelah kewafatan Nabi SAW. Banyaklah keistimewaan yang diberikan oleh Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Antaranya lagi diberikan keistimewaan kepada Nabi SAW ialah tidak dipanggil namanya Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti mana Nabi-Nabi lain. Kalau tuan-tuan tengok dalam Quran, 30 juzuk, 6,236 ayat, tuan-tuan tidak akan menjumpakan kalimat Ya Muhammad. Seperti mana Allah Ta'ala panggil Ya Musa, Ya Isa, Ya Ibrahim, Ya Ismail, semua dia panggil nama. Tetapi bagi Nabi Muhammad SAW, dia tak panggil pun dengan nama Muhammad. Tetapi dia panggil Ya Ayyuhar Rasul, Ya Ayyuhan Nabi. Semuanya gelaran-gelaran yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, dan gelaran itulah yang dipanggilkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa istimewanya Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kalau kita tengok, banyak lagi perkara-perkara diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dialog antara Allah dengan Nabi, antara Nabi dengan Allah, sewaktu Nabi bertemu Allah, Nabi berdialog dengan Allah. Dialog ini juga Allah tak panggil dengan nama Muhammad. Itu yang tuan-tuan baca setiap hari tu kan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ketika Nabi masuk bertemu Allah, Nabi kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Apa jawab Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dia tak panggil Muhammad. Kemudian Nabi bagi lagi assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka disaksikan oleh para malaikat dengan menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Banyaklah keistimewaan yang Nabi dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ibadah ini ada yang diperintahkan Allah, ada yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk kita je buat, tapi tidak bagi Allah. Tapi ada ibadat yang diperintahkan Allah kepada hamba-Nya dan dia juga buat. Apa dia ibadat itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Puasa kita je yang kena puasa, Allah tak puasa. Kita yang kena salat, Allah tak salat. Tetapi dalam berselawat, Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Kemudian Allah kata ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru itu tuan-tuan, dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan apa sajalah tuan-tuan, perlunya ada ilmu. Berselawat, kita tengok dalam bulan Ramadan ni banyaklah orang berselawat kan. Kadang-kadang tak betul tak tidak selawat yang kita pun tak faham kan. Main sebut tuan-tuan. Bilal dah betul dah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Yang makmumnya jawab. Kan? Cuba dengar, tuan-tuan dengar makmum jawab apa. Sallu alaih. Sejak bila pula bunyi benda tu?
sallallahu wasallam alaihi, tapi duk nak main selawat ni. Inilah ilmu tak ada. Sebab itu kena mengaji ilmu, kena duduk dalam majlis ilmu. Ni kadang-kadang ada majlis ilmu pun lari balik. Itu masalah dia. Kan? Ada majlis ilmu pun tinggalkan macam tu ya. Sombong kata Nabi. Allah Ta'ala kata termasuk orang yang sombong bila ada majlis ilmu, tinggalkan macam tu ya. Kan? Tahu malam ni ada tazkirah kan, balik. Buat 8 pun balik, buat 4 pun balik. Kan? JK Masjid bagi tahu malam ni tazkirah, insya-Allah kita buat lepas 8 sebelum witir, balik juga. Malam besok tengok orang balik, kita buatlah insya-Allah malam ni kita buat lepas 4. Memandangkan ramai yang balik lepas 8, kita buat lepas 4. Balik ke dia pun. Besok buat pengumuman lagi insya-Allah. Malam ni kita buat lepas isyak lah. Memandangkan lepas 4 pun dia balik, kita buat lepas 4. Lepas isyak je kita terus buat. Balik ke dia pun. Kita dah tak ada ilmu. Kan? Kita dah tak ada ilmu. Kita tahu puasa tak makan siang lah. Kan? Tak ada ilmu. Tapi tinggalkan majlis ilmu. Inilah yang Nabi sebut. Sebab itu dalam menuntut ilmu ini kata Nabi SAW, man salaka tariqan, siapa-siapa yang melalui menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Bukan semudahnya kita nak masuk syurga, melainkan kita melalui liku-liku kehidupan ini terlebih dahulu. Ada ujiannya, ya, ada rintangannya yang perlu kita lalui. Seperti mana kita nak cari ilmu, jauh nak pergi daripada tempat tuan-tuan bekerja, departmen tuan-tuan bekerja tu nak datang dewan ni, aduh kan, jauh. Baik aku tidur je kan, baik aku lepak sana lagi bagus. Nak pergi dewan lah, dulu buat kat surau dah, ke atas sana kan. Mula-mula saya datang dulu lah. Ni nak pergi dewan pula dah, musing pula ke dewan kan. Rasa jauh ya. Tu yang rasa terang kursi tu. Selapang kursi kan, mana kata dia. Ini tak pilah aku. Tapi tengok orang perempuan penuh, orang lelaki tak penuh. Kalau kat masjid orang lelaki penuh, perempuan tak penuh. Bukan perempuan tak penuh, dia ke belakang duduk ni. Dalam masjid semua lelaki. Masuk hari yang ke-7, baru orang perempuan boleh masuk. Sebab lelaki dah tak ada. Orang lelaki dia memang macam tu, beribadat macam tu. Mula-mula rajin, lepas tu hilang. Pasal tak ada ilmu. Dia tahu Lailatul Qadr ni ujung bulan. Lailatul Qadr akhir Ramadan, bukan awal Ramadan. Alang-alang nak kejar, baik kejar akhir Ramadan. Awal aku tak pilih masjid, betul? Aku pergi 10 akhir je. Pasal aku nak kejar Lailatul Qadr. Ini dah awal datang. Dan nak dapat anugerah tak datang. Dan nak dapat anugerah dah 10 hari lagi. Tak lama lagi nak dapat anugerah ni. Tuan-tuan ingat anugerah tu dia bagi kat siapa tuan-tuan? Tuan-tuan, kita puasa ni, Allah Ta'ala bagi dalam setahun, aku bagi engkau ujian. Dia ada peperiksaan tu, ada imtihan. Imtihan dia bulan ni lah. Ni tengah imtihan lah ni. Nak jaga mata, nak jaga telinga, nak jaga mulut. Semua nak jaga lah. Tengok berjaya kau tidak. Kalau berjaya aku bagi engkau anugerah nanti. Bila? Malam tu nantilah 10 akhir Ramadan. Aku akan bagi anugerah ni. Tapi tak berjaya, tunggulah tahun depan. Kalau berjaya, dapatlah. Tak berjaya, tak ada lah. Ini nak berjaya macam mana? Masuk peksa pun tak. Masuk pun tidak. Betul nak mengharapkan dapat Lailatul Qadr. Sebelum ni itu doa bukan main sangat. Tengok. Allahumma barik lana Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan Rajab, bulan Sya'ban. Temukanlah kami ni bulan Ramadan. Bersungguh nak merayu minta hari tu. Bila imam baca je, amin. Amin, harap-harap dapatlah bertemu Ramadan. Rupa bertemu Ramadan bukan nak ibadat, nak tunggu bazar Ramadan. Ramadan saya bazar banyak kuih kan. Bazar banyak. Sebab ilmu tak ada. Sebab itu dia suruh cari ilmu, tuan-tuan. Kita ini minta maaf lah. Terutama yang muda-muda ni kadang-kadang ilmu tak ada. Sampai kan Nabi kata akhir zaman besok, sampai bab puasa ni orang tak faham. Ada orang berpuasa tapi tak semayang, tuan-tuan. Puasa tuan? Puasa? Mayang? Belum dapat hidayah.
Oh, puasa dah dapat dah. Puasa dapat dulu. Sembahyang? Belum. And, ni sembahyang apa ni? Sembahyang tarawih. Isyak dah sembahyang dah? Isyak sekarang lah. Lepas tarawih. Lepas tarawih sembahyang isyak. Tarawih dulu. Lepas tu baru isyak. Tak tahu dia belajar mana tu. Tuan-tuan tengok tak? Sebab dia kan faham pun. Sebab dia kata, aku puasa je. Puasa setakat ni belum pernah tinggal saja. Walaupun aku tak sembahyang. Apa maknanya puasa kalau tak sembahyang? Ibadah berhubung kait, tuan-tuan. Nabi kata, akhir zaman seorang tak faham tentang solat. Ilmu tak ada. Tuan tengok orang solat lain. Mana rukun qauli dia? Tak ada. Mana rukun fi'li dia? Berterabur. Mana rukun qalbi dia? Tak ada. Merayau. Apa dia qauli? Bacaan. Tuan-tuan tengok bacaan sekarang ni. Nak laju, nak cepat. Tak ada bernapas lagi dah sambung baca. Yang membaca satu bab, yang mendengar pun tak faham ke pun. Baca juzuk, tuan-tuan faham ke? Kalau imam baca juzuk tu. Surah lazim pun tak faham, juzuk pula. Dah lah, nak tak faham, nak ngikut awak tak hafal pula tu. Tak mana juzuk dibacanya. Kalau waktu ni ke inna anzalna bolehlah gagah ikut. Tak agak faham, tuan-tuan. Mana tuan-tuan? Akhirnya ibadat semayang kita pun jadi sia-sia. Sedangkan ibadat itu kata Allah, as-salatu li zikri, salat itu untuk ingat aku. Tapi kita tak ada ilmu, salat kita tak ingat Allah langsung. Merayau, makin panjang dia baca makin merayau. Makin jauh kita jalan lah. Bukan takat Shah Alam sampai KL pergi. Kan? Sebab tak nama ibadat dah salat kita tu. Mana kita salatnya, tuan-tuan? Sebab ilmu tak ada. Sebab itu belajarlah memahami Quran. Memahami pengertian Quran. Kita sibuk dah baca Quran, terjemahan tak nak baca. Macam pandai ya semua kan. Macam pandai ya. Terjemahan langsung tak nak baca. Saya tengok tadarus berapa malam dah. Saya tanya mana terjemahan? Kita nak tadarus Ustaz. Ada terjemahannya mana? Kenapa tak terjemahan? Yalah apa makna baca ni? Yalah kita baca Quran. Kalau leka terjemahan bila nak khatamnya Ustaz? Dia kira nak khatamnya. Baca haram tak betul pun. Lepas tu buat grup lah tu. Ni grup yang pandai semua. Yang tu grup bangang semua. Yang pandai, tak apalah. Aku nak tegur kau pun memang dah pandai dah. Kau nak tegur aku pun pandai. Yang bangang ni, aku nak tegur kau pun aku pun bangang. Kau nak tegur aku, kau pun bangang. Kan? Kan? Jadi, kalau kita tengok, sama-sama bangang, apa nak dibetulkan? Apa nak tadarus? Tadarus tu nak belajar lah, betulkan bacaan. Kan? Betulkanlah bacaan. Ini dah masuk 3 kali ni. Itu baru 40 minit kan. Baru setengah jam. 3 kali mic tukar. Kena 1 jam. Dia punya speaker pun semua kena tukar tu. Tuan-tuan, apa makna semayang tuan-tuan? Semayang pun tak ada ilmu. Tuan-tuan tengok berapa ramai yang tak sah semayang tu tuan-tuan. Tamak ninah pun tak ada. Tamak ninah tu rukun. Tak buat satu rukun batal semayang. Sia-sia buat kerja 20 rakaat. Semayang batal. 8 rakaat semayangnya batal. Tamak ninah pun tak ada. Mana nak tamak ninahnya? Kawan tu berdesuk pergi ya? Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ini mayang ke apa? Kita ni baik sikit pada Indonnya. Indon 7 minit 23 rakaat. Kita ni kurang sikit je lah. Tuan-tuan tengok yang Indon mayang tu kan. Indonesia mayang tu kan. 7 minit tuan-tuan. 23 rakaat. Fatihah tu malaikat yang catat tu tak sempat kejar lah. Amin. Dia kata baca apa ni ya? Tak tahu. Amin. Kalau amin tak
Adan dia baca apa, malaikat nak catat tu pun tak sempat. Kan? Kita ni baik sikit lah. Kita duk sibuk nak baca panjang, nak baca ayat juzuk Quran. Tak payah semayang ni. Semayang ni yang penting kita khusyuk pada Allah. Tak salah lama-lama sebab jemaah pun tuan-tuan. Bukannya jemaah muda-muda yang banyak pun. Semua yang sekeru dah tak ada. Yang ada 3 tinggal 1. And ada yang 1 tu pun sekru pun bengkok. Ya. Dah lose pula dah. Itu nak baca panjang-panjang nak ke mana? Panjang-panjang nak buat apa? Allah Ta'ala kata aku bukan nilai nak panjang tu. Aku nilai nak sempurna, nak istiqamah. Khairul a'malu adwamuha. Kata Nabi aku ni nak sebaik-baik amalan tu yang berkekalan. Tak kisahlah 8 tapi berterusan. Bukan aku nak kira berapa banyak engkau buat sembahyang tarawih 20, 23. Tak. Sempurna dan berkekalan. Bacalah perlahan satu-satu. Ada tamak ninahnya. Ada rukun qauli, ada rukun fa'li, ada rukun qalbi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat. Apa sebab? Sebabnya yang membuat ibadat tidak ada ilmu. Pasal itu, kata Nabi, pahala orang pergi cari ilmu ni besar tuan-tuan. Nah, bihi tariqan ilal jannah, kata Nabi, menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ilmu yang kita dapat ini, ilmu yang kita pelajari, yang kita faham ini, kita bawa di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, barulah layak untuk nak masuk tariqan ilal jannah. Tapi kalau ilmu tak ada, kita buat ibadat, puasa, semayang, puasa kita itu kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi, kata Nabi. Tak ada maknanya tuan-tuan. So itu tuan-tuan pergi mengaji, cari ilmu tuan-tuan. Sebab Nabi SAW kata, man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehinggalah dia pulang. Kena cari ilmu, kena faham, belajarlah tuan-tuan. Terutama yang masih muda-muda ini, pergilah. Kuliah dan sebagainya, datanglah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis tazkirah. Kena pergi tuan-tuan. Kalau kita tak pergi ni tuan-tuan, kita beribadat ni jadi sia-sia. So itu Nabi kata, nanti kamu tengok orang tak faham apa makna ibadah. Tuan-tuan juga tanya, apa makna ibadah? Sampaikan tuan-tuan, maaf cakaplah tuan-tuan. Kadang rumah, tempat pemujaan orang bukan Islam pun kita kata rumah ibadah. Saya pun pelik. Mana datangnya tu? Ini rumah ibadat orang bukan Islam. Sejak bila jadi rumah ibadat? Kita tanya dia, apa makna ibadat? Pengabdian. Tuan-tuan kena beza pengabdian dengan pemujaan. Pengabdian ini tidak berlaku melainkan hanya kepada Allah. Pemujaan ini berlaku di mana-mana saja. Tuan-tuan pergi ambil patung satu, tuan-tuan pergi duduk depan, pergi duduk puja patung tu puja. Itu kan abdi. Pergi kat pokok sebatang besar ni, lilit kain kuning ni, ini bukan abdi, ini puja. Tiba-tiba kita kata nak nyedapkan kalimat, ini rumah ibadat orang bukan Islam. Yang dikatakan ibadah ini tuan-tuan, pasal tu saya nak bagi tahu, nak kena ada ilmu. Ibadah ialah pengabdian kepada Allah dengan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, lillahi. Ini ibadah tuan-tuan. Lain daripada lillahi ta'ala, itu bukan ibadah. Itu pemujaan. So itu tuan-tuan dikira ibadat, pakai baju ni pun ibadat, bekerja ni juga ibadat, tapi kerana Allah. Kalau bekerja semata-mata nak mendapatkan habuan, gaji untuk makan minum, itu belum ibadah. Bila tuan-tuan niatkan tu ibadah kerana Allah, tuan-tuan tak berani nak menipu, nak menular pun tak berani. Sebab aku buat ni kerana Allah. Allah tak suka aku menular ni. Allah tak suka aku menipu. Allah tak suka aku curi tulang. Allah tak suka tuan-tuan. Apa ibadat boleh mencuri? Apa dengan buat ibadat boleh menipu? Tuan-tuan bekerja sekarang ni tuan-tuan. Bekerja. Kerana Allah ataupun kerana semata-mata nak dapat gaji. Kalau hanya nak dapat gaji, tuan-tuan dapat gaji setiap bulan. Apa bentuk tuan-tuan bekerja pun, menipu, menular, bukan bos tahu semua pun kan. Jalan, sementara nak pergi department tu nyembah.
terus kan. Hantar kan. Jangan cepat-cepat, hantarlah perlahannya. Yalah, tak siap kan dapat OT. Bukan tuduh lah. Kak kan? Bukan tuduh Kak, bukan tuduh. Ini realiti yang berlaku lah. Kan? Tak siap sekarang. Dapatlah OT. Ada chance lah OT. Kan OT pula dah. Main-main pula dah. Tak siap kan? Esok pula OT. Bulan ni kenyang lah kita kan. Kenyang lah duit haram tu. Nipu. Tapi ibadat tu kan ibadat lah tu. Saya tu kena faham. Ibadah pengabdian kita terhadap Allah. Yang kita buat niatnya kerana Allah. Bila kita niat kerana Allah, kena hati-hati. Yang melihat Allah, yang mendengar Allah. Semuanya Allah. Jadi aku buat untuk Allah, bukan untuk manusia. Hatta ketua tidak ada, ketua jabatan tidak ada, pengurus tidak ada, supervisor tak ada, semua tak ada. Hatta aku seorang-seorang, aku kena ingat yang tengok aku Allah. Tapi duk perhati dulu kan. Ada tak CCTV kan? Adalah. CCTV ada, tak berani lah sikit kan. Pasal takut tu pasal CCTV tu lah. Tapi dulu waktu saya ngajar ada pejabat-pejabat, dia tutup dengan baju CCTV tu. Nak kata apa? Sebab benda CCTV ni bohong kan betul pun. CCTV ni ciptaan manusia kan. Bohong banyak pada betul kan. Lepas tu bagi tahu pula tu. Ni semua ada CCTV. Ini namanya rahsia nak cari maklumat lah. Apa yang terjadi nak rakam benda yang orang tak tahu. Tiba-tiba kau buat salah, orang tahu. Tu ada rakaman. Ni bagi tahu. Ni dalam bilik ni ada 6 CCTV tau. Benda. Ilmu tak ada. Tu saya kata orang Malaysia ni semua nak bagi tahu. Premis ni diawasi 24 jam CCTV. Bodoh. CCTV ni benda yang rahsia. Pasal tu orang letak tempat-tempat sulit. Orang tak nampak. Mana tempat. Kau masuk nyembang. Oh, benda tu dah dirakam dalam. Tu baru nama CCTV. Ini CCTV apa? Nampak. Tu seketul. Tu. Saya duk kata. Kau orang buat kerja bodoh lah. Buat kerja. Ilmu tak ada. Tetapi negara luar tengok. Tuan-tuan tak jumpa nampak CCTV dia. Tak nampak tuan-tuan. Tapi tahu-tahu dah dirakam. Tu baru nama CCTV. Ini buat kat rumah pasang alam pun cerita kat orang. Rumah saya ada alam. Saya pasang kat pintu depan, pintu belakang, tingkap atas. Oh, 3 tu je lah. Yang lain tak ada. Tu nak muka CCTV tu. Orang pun datang. Dah tahu rumah tu ada CCTV. Tutuplah muka. Dengan kain dah macam Zorro je rupa. Lepas tu bagi kat polis gambar tu. Ya tuan. Polis ni pun, okey, kita akan siasat. Apa nak siasat muka tak nampak? Justru itu nak ada ilmu tuan-tuan. Okey. 5 minit lagi. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, muslimin dan muslimat, ilmu penting tuan-tuan. So itu kena cari ilmu. Bukan ilmu nak datang kat kita. Kita kena cari ilmu. Kita kena pergi duduk dalam majlis ilmu. Ajak kawan-kawan, jomlah pergi majlis ilmu. Kita ni dah tak ada ilmu. Kan? Pasal itu tuan-tuan, beribadah kerana Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Itu baru nama ibadah. Jadi tuan-tuan kalau bekerja pun, kalau tuan-tuan niat kerana Allah Taala, tuan-tuan tak akan menipunya. Tuan-tuan tak akan menularnya. Sebab tuan-tuan buat kerana Allah Taala. Kan? Ini belum sampai balik lagi, dah siap-siap nak balik. 15 minit ke waktu nak balik, dia dah masuk toilet dah. Pergi touch up dulu. Bukan akak tak ada lah, tak ada. Ni tempat lain ni. Ni kilang lain ni. Ni kilang lain. Tapi sama je benda ni. Pergi touch up dulu. Mana kak? Balik. Kau apa lagi? Belum lagi kak. Kejap lagi nak balik. Kejap lagi. 15 minit. Gaji tak potong tau. Tu, 15 minit tu gaji tak potong tau. Sehari. Sebulan. Berapa ratus agak-agak potong. Ada? Tak. Bukan tuduh lah. Tapi betul tak ni berlaku? Jujur, ni Ramadan jangan tipu. Betul tak? Betul kan? Ada sikit? Mana pula sikitnya? Ada ni sikit. Mana pula sikit sehari 15 minit? Itu yang kat toilet pergi touch up tu.
Itu yang jalan naik tangga, nyembang. Hah? Oh jauh. Dia mesti ada jawapan manusia ni. Apa pun dia mesti ada jawapan. Walaupun jawapan tu tak tepat pun sebenarnya. Jawapan tu tetap salah. Jauh jalanlah cepat sikit. Buat apa nak cepat-cepat Ustaz? Gaji macam tu juga. Dia ada je jawapannya. Alah kau kerja elok-elok Ustaz, gaji pun kan naik pun. Dia itu. Dia mesti ada benda tu. Betul tak tu? Tengok. Sebab kerja bukan kerana Allah. Tu sebabnya. Inilah kata ada ilmu, tak ada ilmu. Jadi masa pun dah habis kan. Masa dah habis, cukuplah insyaAllah. Besok kita sambung lagi. Jadi pertama, pergi cari ilmu. Setiap hari saya tengok ada kuliah kat sini. Ada tazkirah lah, datanglah, ajakkan kawan kan. Penuhkan. Sebab bagi tahu dia, kalau kau betul-betul ada ilmu, cuba tanya dia, apa makna ibadah? Pun dia tak boleh jawab. Kalau dia kata, kita dah ada ilmu, tanyalah, apa makna pengertian ibadah itu? Apa makna dia? Mesti ada makna dia. Menunjukkan kita tidak ada ilmu. Ibadah ialah pengertiannya kerana Allah. Dia buat bukan kerana Allah. Tu jadi masalah. Tu yang jadi jawapan macam tadi tu. Jauh lah. Ada sikit aja. Bukannya banyak pun. Alah gaji bukan naik pun. Sebab dia buat kerana gaji tu je. Kalau tak kena gaji, mampus tak buat ni. Kan? Betul tak? Memang kerja ni betul-betul dia pun niat minta kerja lu nak gaji. Lepas tu dia tanya, gaji berapa? Aku bukan nak beribadat. Jadi tuan-tuan masa dah cukup. InsyaAllah kita jumpa lagi. Akan datang kita bicara tentang tuan-tuan yang lain. Wallahu alam. Terima kasih banyak kepada pihak Panasonic yang mengundang saya pada tengah hari ini. Mudah-mudahan saya mengharapkan kepada semua sini. Bukan berada di sini saja cari ilmu. Balik ke rumah dan sebagainya. Pergilah surau masjid. Carilah ilmu, pergilah dapatkan guru-guru mengaji ilmu. Bukan hanya mengaji di YouTube tuan-tuan, maaf cakaplah. Hari ni ramai yang ngaji YouTube. Kan? Itu yang bercelaru kita habis tu. Mengajilah ngadap guru-guru, bukan di YouTube. YouTube tu macam-macam orang. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.